Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di siaran ini. Seperti yang dijanjikan, kita akan berbincang tentang dua perkara asas kali ini. Yang pertama, apakah fungsi dan matlamat seorang pengurus? Dan yang kedua, apakah cabaran terbesar seorang pengurus? Okey, perkara pertama ialah apakah fungsi dan matlamat sebenar seorang pengurus? Jangan terkejut sebab ada pengurus pun tak tahu jawapan yang sebenarnya. Bila saya tanya, apakah fungsi dan matlamat anda sebagai seorang pengurus? Jawapannya ialah menguruslah. Memanglah, mengurus tu ialah apa yang dia lakukan. Tapi apakah fungsi dan matlamat sebenarnya seorang pengurus? Fungsi dan matlamat seorang pengurus sebenarnya mudah. Ialah untuk mencapai apa saja matlamat ataupun target ataupun objektif yang telah ditetapkan oleh syarikat atau organisasi beliau dengan menggunakan tim dia atau pasukan dia. Itu fungsi dan matlamat. Very basic. Dan cabaran terbesar ialah untuk mencapai matlamat atau target tersebut walaupun dengan sumber yang terhad dan keadaan yang sentiasa berubah-ubah. Inilah dua perkara asas yang paling penting yang akan membezakan antara pengurus yang berjaya, ketua yang hebat dengan yang biasa-biasa. Kenapa? Sekiranya kita mempunyai sumber yang tidak terhad, nak apa semua boleh dapat. Dapat duit, dapat orang, dapat peralatan, dapat masa, sebagainya. Siapa pun boleh jadi pengurus. Hatta budak darjah 6 pun boleh jadi pengurus. Ya. Dan satu lagi, kalau keadaan tu tetap macam tu, tak ada perubahan langsung. Pasaran sama, cabaran sama, kelakuan dan tindak tanduk pengguna sama, semua sama sepanjang masa. Dalam keadaan itu, siapa-siapa pun boleh mengurus. Jadi itulah dua perkara yang membezakan pengurus yang berjaya dengan yang kurang berjaya. Pengurus yang hebat dengan yang biasa. Iaitu, pengurus yang hebat dan berjaya adalah pengurus atau ketua yang dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan walaupun dengan sumber yang terhad dan dalam keadaan yang sentiasa berubah-ubah. Sebagai contoh, mari kita bincangkan sedikit tentang keadaan masa kini dengan wabak COVID-19 yang melanda dunia dan juga Malaysia. Ada syarikat yang hanya dibenarkan untuk beroperasi dengan 50% tenaga pekerja pada satu-satu masa. Sebagai contoh, jika syarikat itu mengeluarkan peti sejuk dan pengeluaran hariannya seperti biasa ialah 1,000 unit, adakah ini bermaksud syarikat itu hanya boleh mengeluarkan 500 unit sehari? Sekiranya itulah hakikat yang kita terima, bagaimanakah caranya untuk syarikat terus beroperasi dan menggaji kesemua pekerja? So itulah maksud saya. Dalam keadaan yang berubah dan dengan sumber yang amat terhad, bagaimanakah syarikat itu dapat mengekalkan pengeluaran hariannya? Ataupun mungkin 10% atau 20% kurang. Itulah cabaran seorang pengurus dan ketua yang baik. Bagaimana mahu menghasilkan pengeluaran yang serupa ataupun cuma sedikit kurang dengan jumlah pekerja yang hanya dibenarkan beroperasi sebanyak 50% pada satu-satu masa. Okey, itu saja buat kali ini. Untuk episod yang akan datang, kita akan berbicara mengenai dua lagi perkara yang besar. Yang pertama, apakah faktor terbesar pendorong kejayaan seorang pengurus, dan yang keduanya, apakah kesilapan-kesilapan besar yang sering dilakukan oleh seorang pengurus. Dua perkara ini amat penting untuk mereka yang mahu berjaya menjadi seorang pengurus yang baik. Sehingga itu, take care, follow kami di platform media sosial, IG, Twitter dan Facebook, dan jangan lupa sekiranya anda mempunyai cadangan ataupun komen ataupun topik-topik yang anda ingin kami huraikan, letak di ruangan komen dan kita akan cuba sedaya upaya untuk menghuraikannya di episod akan datang. Okey? So sehingga itu, Assalamualaikum. Bye.